Bahagian pertama itu setuju? Hah? Tiga. Kenyataan yang ketiga. Ya, ada pun yang cepat lagi. Baik. Itu hari di bulan lalu kita sudah membahaskan, ya. Kita sudah menghuraikan apa makna kenal Tuhan. Apa makna kenal di sini? Jadi dia kata itu hari perengganan satu. Saya ulang balik supaya kita ingat. Sebab apa dalam bab kenal Tuhan ni, orang banyak terkeliru. Sebab bila disebut kenal Tuhan, dia ingat nak nampak Tuhan. Bila dia ingat kenal Tuhan ni, maknanya nak tahu zat Tuhan macam mana. Maka di sini ditakrifkan. Baru kita dah baca. Jadi bila kita baca, kita ambil faham lah. Jangan main dengar ni, sampai tu tak faham apa. Kadang-kadang orang kita ni beranggapan ilmu ni dengan mendengar, cukup dengan mendengar. Dia sebenarnya bila kita dengar, kita tak tahu faham. Adalah dikehendaki dengan mengenal Tuhan itu, hendaklah mengetahui tiga perkara. Tiga perkara. Yang dikatakan kenal Tuhan itu maknanya dia tahu tiga perkara. Cuma apa dia tiga perkara? Iaitu pertama dia kata i'tiqad yang putus. I'tiqad yang jazam. Kadang dalam bahasa Arab disebut i'tiqadul jazim. I'tiqad yang jazam. I'tiqad yang putus. Apa makna i'tiqad yang putus? Maknanya keyakinan yang 100% dalam. Mana keyakinan dia itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Apa benda yang dia yakin? Benda yang yakin tu nak macam
perkara yang nak diyakini. Yang disebut aqaidul iman, maknanya ikatan keimanan. Jadi yang dikatakan aqaidul iman itu maknanya, ataupun yang dikatakan di sini mana dapat iktikad yang putus, benda apa dia? Tajuk-tajuk. Kamu kena yakin Tuhan itu ada. Bahawa kamu yakin Tuhan itu qidam. Itulah perkara-perkara. Bahawa kamu yakin bila sebut Tuhan, Tuhan itu baqa, kekal, tidak binasa-binasa, selama-lamanya, tidak ada penghujung, mana baqa. Maknanya tidak akan didatangi oleh tiada. Kita ni akhirnya akan tak dapat. Tapi Tuhan dia bawa. Jadi yang dikatakan kenal tu, yang dikatakan kenal Tuhan, maknanya dia yakinkan perkara-perkara ketuhanan. Dia yakin Tuhan itu wujud, wajiban wujud. Bukan kepada wujud saja, bukan. Kerana alam ni pun wujud, kita ni pun wujud, kita ni pun ada. Tapi Tuhan wajiban wujud. Wujud yang tetap, wujud yang benar, wujud yang sungguh, wujud yang tidak akan tukar-tukar menjadi tak ada. Tak. Maknanya wujud itu wajiban wujud. Ada pun alam ni wujud juga, tapi wujud alam ni lain, tak sama dengan wujud Tuhan. Wujud alam ni wujud dalam keadaan harus, dia tidak wajiban wujud. Kerana dia boleh menerima tiada. Alam ni boleh jadi tak ada. Tapi Tuhan dia takkan jadi tiada. Sebab itu nama dia disebut wajiban wujud. Jadi kita yakin, bila disebut Tuhan, kita yakin bahawa yang dikatakan Tuhan itu mesti dia itu wajiban wujud. Bila yakin, maknanya dia kenal. Kalau tak yakin, mana tak kenal. Tapi bukan wujud saja. Aku semua sekali. Qidamnya, baqa'nya, mukhalafatuhu lil hawadithnya, qiyamu ta'ala binafsihnya, wahdaniyahnya, qudratnya, iradatnya, ilmunya, hayat. Jadi kita yakin betul. Sebab itu bila disebut kenal Tuhan, bukan maknanya nampak Tuhan, ataupun boleh dicapai, diketahui hakikat Tuhan itu. Sebab itu kalau tidak dengan cara ini fahaman kita, mungkin kita tu bercita-cita nak tahu hakikat zat Tuhan di mana. Dia kena gini. Ataupun nak tahu tempat duduk Tuhan di mana. Mulalah Tuhan yang tak arah, dia kata Tuhan yang tak langit lah. Itulah mengaku. Itu tak jadi. Sebab itu ulama negara kan, yang dikatakan kenal Tuhan tu pertamanya iktikad yang maknanya keyakinan yang 100%. Tidak syak, tidak zan, tidak waham, tidak jahil. Tidak syak maknanya bukannya pengetahuan dia separuh dia tahu tak. Dia tahu sungguh. Dia tahu sungguh bahawa yang disebutkan Tuhan itu mesti dia wajiban itu. Dia tahu sungguh dengan ilmu pengetahuan. Bila disebut Tuhan itu mesti dia itu tidak. Dia tahu sungguh dengan ilmu pengetahuan. Bila disebut Tuhan itu baqa. Begitulah. Tiap-tiap satu perkara itu wajib diketahui huraiannya dengan jalan tafsir ulama itu. Iaitu 20 perkara daripada wujud sampai kaunuhu mutakallim. Bukan hanya tahu dia, kena tahu satu persatu huraiannya dengan jalan terperinci, dengan tafsir. Wajib kita tahu.
ataupun dari zon. Zon ni maknanya lebih banyak tahu, lebih tahu daripada tahu. Aku pun tak ini. Makna 80% tahu, tapi 20% lagi tak tahu. Ataupun waham ni banyak tak tahu daripada tahu lagi tak boleh pakai. Dia kena jabat, dia kena alif. Dia kena alif ilmu tentang ketuhanan, tentang wujud Tuhan, tentang qidam Tuhan, tentang baqa Tuhan, tentang mukhalafah Tuhan, tentang qiyamuhu binafsih Tuhan. Alif. Kalau tak tahu, maknanya dia tidak orang kalau jahil dia tak akan dapat iktifak yang benar. Maknanya tak akan dapat iktifak yang putus. Tak putus tu maknanya tidak putus tu maknanya masih ada syak, zon atau waham. Sebab dia jadi itu sebab jahil. Hujah jahil, maka bila jahil jadilah syak, zon atau waham. Sebab itu dia tak jahil. Sebab itu kita kata semua orang jahil pakat ilmu. Berapa orang yang tahu ni? Dah kita tak belajar. Kita duduk belajar benda lain. Kita rasa benda lain kita lebih mustahak Allah berkenal Tuhan. Ini masalah. Umat Islam sekarang dia mengabaikan benda yang fardu ain. Fardu ain atas diri dia tu dia abai. Dia ambil yang tak fardu ain atas dia. Tak fardu apa tu? Yang tidak fardu ain atas diri dia tu dengan atas diri dia tu abai. Inilah masalah mereka. Sebab itu kita umat Islam ni berapa bilion ada atas muka bumi. Nabi Muhammad ni 313 orang dia berani perang lawan kafir. Kita berbilion dah. Habis tak guna. Nak melawan tak boleh. Nak cakap tak boleh. Yahudi perkotak katik ke umat Islam di depan mata umat Islam tu. Sebab kita hanya ramai tapi kualiti tak. Sebab apa? Sebab akidah tidak dijadikan agenda utama. Cuma cakap ada. Cakap akidah, iman. Tapi benda tu tak dibahas. Bila tak dibahas, bila tak dikupas, macam mana nak tahu? Bila tak dibawa keluar, bila tidak diterangkan, macam mana nak tahu? Sebab itu kalau nak belajar kenal Tuhan, kita kena belajar ilmu sebab perlu. Bahas wujud Tuhan, hidam Tuhan, baqa Tuhan, mukhalafah, ini kena bahas. Baru kenal Tuhan. Tadi dimasukkan kenal tadi dia kata apa? Iktifak yang jauh. Mana pengetahuan dia tiap-tiap perkara 20 perkara tu tahu semua tentang wujud Tuhan, tentang qidam Tuhan, tentang baqa Tuhan, tentang mukhalafah Tuhan, tentang qiyamuhu binafsih Tuhan, tentang wahdaniyahnya, tentang qudratnya, tentang iradah. Dan akidah-akidah ini semua wujud qidam baqa sampai kaum mutakalliman, itulah makna ketuhanan yang kita kata la ilaha illallah tu. Tiada Tuhan melainkan Allah tu. Kita ingatkan oleh kerana kita berjahil, kita kata tiada Tuhan tu, Tuhan orang kafir tu tak ada. Sebenarnya maksudnya bukan Tuhan orang kafir tu. Maksudnya adalah makna ketuhanan. La ilaha illallah, tiada makna ketuhanan ini melainkan bagi Allah. Tiada makna wujud, tiada makna wajib wujud,
Tidak ada makna qidam, tidak ada makna baqam, tidak ada makna mukhalafah, tidak ada makna qiyamuhu nafsihi, melainkan makna ini adalah sifat-sifat Allah. Gitu. Makna wujud, makna qidam, makna baqam ini tidak terdapat kepada yang lain. Itu. Sifat wujud, sifat wajiban wujud, sifat qidam, sifat baqam ini bukan sifat yang lain, bukan sifat yang lain daripada Allah, tetapi sifatnya adalah sifat-sifat Allah. Makna itu makna la ilaha illallah. Dia bukan main pelik, nampak? Kita yang menerang ni pun pelik. Allah sekarang dia tak bercara baik. Dia bercara baik. Oleh kena ikut acuan Yahudi. Tak ada ikut acuan Rasulullah. Acuan Rasulullah, dia ajar orang apa itu Allah. Sebab kalau hanya tahu sebut Allah, orang kafir apa tahu sebut. Orang Quraisy masa Rasulullah dulu, dia sumpah dengan Allah. Tapi Rasulullah datang mengajarkan apa itu Allah. Bukan dia datang mengajarkan hanya sebut tu, sebelum itu tahu dah. Ini nak kena nampak tu. Ada lagi yang jadi bodoh ni, dia kata, orang kafir pun Tuhan dia. Ini lagi bodoh. Memang dalam Quran Tuhan ada sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau kamu tanya orang kafir menyembah berhala itu sampai menjadikan langit dan bumi, dia akan jawab. Tapi si kafir menyembah berhala ini disembah oleh Allah. Disembah oleh Allah. Dia tak sembah. Dia sembah batu kayu yang sembah lah. Maknanya Tuhan dan cerita orang kafir itu menipu, bohong. Mulut dia sebut Tuhan Allah. Kalau kamu tanya siapa yang menjadikan langit dan bumi, dia akan jawab Allah. Tapi dia tak sembah Allah tu, dia percaya ke batu, ke kayu, segala sembahan. Maka betul kan itu? Betul kan Tuhan Allah? Kalau dia Tuhan Allah, dia tidak mengaku Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kita jangan keliru lah. Ni benda yang saya cakap ni, kita boleh fikir ni. Kita ni masing-masing ada apa. Kalau kita menggunakan akal kita akan faham. Kecuali orang yang tak guna akal, dia guna emosi, guna hawa nafsu, dia tak akan faham benda saya. Rasulullah datang mengajar apa itu Allah. Ini yang disusun oleh para ulama dalam kitab. Bila kamu sebut Allah tu mesti dia wajibal wujud. Allah tu mesti kamu tahu bahawa Allah itu tidak. Mesti kamu yakin bahawa Allah itu yang kamu katakan Allah tu mesti dia baqa, kekal. Sebab Allah tu bahasa Arab. Allah tu kalimah Arab. Kalau nak ditranslate dalam bahasa Melayu ni, kalau makna yang mudah ni makna Allah tu Tuhan lah. Allah tu makna dia Tuhan. Tapi bila dia perincikan makna, bila dia takrifkan maknanya ialah zat yang disembah dengan sebenar-benar sembah. Allah tu maknanya zat ataupun Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Kita baca Asmaul Husna. Ar-Rahman ada makna, Ar-Rahim ada makna, Al-Malik ada makna, Al-Qudus ada makna, semua ada makna. Daripada Arab ke Melayu. Allah itu bahasa Arab. Translate bahasa Melayu. Kebanyakan orang kita dia tak tahu. Dia kata Allah. Allah itu bahasa Arab.
Ar-Rahman bahasa Arab, bahasa Melayunya murah. Kalau Ar-Rahim mengesahani bahasa Arab Ar-Rahim. Kan tiap-tiap tu ada mana? Allah apa? Ada. Ni tengah orang kita boleh kata Allah apa? Allah ada. Allah tu lah tak ada bahasa Melayu. Sebenarnya kita hanya pandai sebut. Itu saya bagi kata maknanya Allah translate bahasa Melayu maknanya zat ataupun Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Zat Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Baik, kenapa kita katakan dia itu disembah dengan sebenar-benar? Ataupun dalam bahasa Arab ini disebut Allah, dalam bahasa Melayu ini disebut disembah dengan sebenar-benar. Kenapa kita kata dia itu Allah ataupun disembah dengan sebenar-benar? Kenapa kita mengaku dia itu disembah dengan sebenar-benar? Kerana dia wajib al-wujud. Kerana itu dia disembah dengan sebenar-benar. Kerana dia wajib al-wujud. Kerana wujudnya itu, kerana adanya itu, ada yang sungguh, ada yang tidak sungguh, ada yang tidak akan menerima tiada. Kerana dia wajib al-wujud. Sebab itu dia itu disembah dengan sebenar-benar. Ini apa? Sebab itu nak kenal Tuhan ini, kita kenal dengan akal. Kita nak bahas satu akal itu. Kenapa kamu kata dia Allah? Kenapa kamu kata dia itu sembah dengan sebenar-benar sembah? Kita kena tahu lah. Kerana dia itu kidam. Kerana dia itu tidak didahului oleh tiada. Kerana itu dia sembah dengan sebenar-benar sembah. Adapun kita asalnya tak ada kemudian Allah. Ada. Tuhan tidak didahului oleh tiada. Tidak. Kerana itu dia sembah dengan sebenar-benar sembah. Ataupun dalam bahasa Arab disebut Allah. Kenapa kita kata dia Allah? Kenapa kita kata dia sembah dengan sebenar-benar sembah? Kerana dia itu bakal, kekal. Kerana itulah dia sembah dengan sebenar-benar sembah. Kerana dia tidak akan binasa. Kerana dia kekal selama-lamanya. Kenapa kita kata dia Allah? Kenapa kita kata dia itu disembah dengan sebenar-benar sembah? Kerana dia itu mukhalafatuhu lil hawadith. Kerana dia tidak serupa zat dan sifatnya dan perbuatan dengan segala yang baharu. Kerana itulah dia disembah dengan sebenar-benar. Sebab itu Allah bukan hanya sebut. Kalau yang sebut tadi Yahudi pun tahu sebut. Sami Bedu pun sebut Allah tu. Kita tahu benda ni. Kenapa kamu kata dia disembah dengan sebenar-benar sembah? Kerana dia itu qiyamuhu bi nafsihi. Kerana dia itu berdiri dengan sendiri, dia tidak berhadap kepada yang lain. Kerana itulah dia disembah dengan sebenar-benar sembah. Kenapa kita kata dia disembah dengan sebenar-benar sembah? Sebab itu wahdanya. Sebenarnya sifatnya seapanya. Kerana itulah dia disembah dengan sebenar-benar sembah. Kenapa kita kata dia itu Allah ataupun yang sembah dengan sebenar-benar sembah? Sebab dia kudrat, berkuasa. Sebab dia iradah, berkehendak. Iradahnya tidak ada yang menghalang. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan dia nak kata jadi maka jadi. Dia nak menjadi sesuatu, dia kata jadi maka jadi. Sebab itulah dia sembah dengan sebenar-benar sembah. Sebab itulah namanya Allah. So kita kena nampak yang kita katakan Allah itu kita kena faham. Kita katakan dia itu disembah dengan sebenar-benar sembah ataupun dalam bahasa Arab disebut Allah. Kita kena faham kenapa kita kata dia itu disembah dengan sebenar-benar sembah. Bukan kepada sebut Yahudi tahu sebut.
Orang kafir musyrik pun tahu tu. Kafir pun itu tahu. Orang munafik di situ pun. Tapi dia tak tahu apa dia. Apa makna. Dia tidak menghayati akidah yang terkandung dalam sebutan. Dia hanya tahu sebut. Hati dia tidak yakin bahawa bila sebut Allah itu wajiban wujud, bila sebut Allah itu qidah, bila sebut Allah itu baqa. Itu yang maksud di sini yang maksud kenal itu ya. Itu dia kata tak boleh jahil. Sebab bila jahil dia jadi syak, wan atau waham. Kalau punca jadi syak, wan atau waham kan jahil. Sebab itu tidak boleh jahil tentang wujud Tuhan, tentang qidam Tuhan, tentang baqa Tuhan, tentang mukhalafah Tuhan, tentang qiyam nafsi Tuhan, tentang wahdaniyah Tuhan, tentang qudrah Tuhan, ilmu hayat sama. Tak boleh jahil. Kena tahu huraian yang satu pun. So kalau tak tahu makna tak kenal Tuhan. Dan tak kenal Tuhan sembah apa? Siapa kita sembah tu sini? Yang kita sembah tu kita kena tahu, kita kena yakin. Sebab dia masukkan kenal di sini ialah i'tiqad yang jazam. Iaitu keyakinan yang futuh dalam hati, makna full pengetahuan. Penuh maknanya. Ya. Zat tu makna diri. Sifat tu makna kelakuan diri. Kelakuan zat. Ya. Af'al makna perbuatan. Okey. Zat makna diri. Saya buat contoh pada betul. Bukan nak menyama Tuhan dengan betul tak? Nak bagi faham. Ya. Zat betul ni makna daripada ujung tutup ni sampai ke bawah ni panggil zat. Makna diri. Faham? Zat betul ni daripada ujung sini ke sini dia panggil zat. Makna diri. Ya. Sifatnya mana? Sifat itu kelakuan yang ada pada diri betul. Yang sifat itu maknanya kelakuan zat. Kelakuan zat. Macam mana kelakuan? Tutup dia biru. Badan dia berbalik. Kan? Itu kelakuan. Maknanya sifat. Sifat itu makna kelakuan zat. Iaitu perkara yang berdiri pada zat. Ataupun kalau kita pandang kelakuan yang ada pada zat. Itu dia panggil sifat. Jadi af'al betul mana? Perbuatan betul mana? Apa dia upahaya kan? Itu af'al. Beza kan? Mana zat, mana sifat, mana af'al. Kalau dapat beza. Zat mana dirinya. Sifat mana kelakuan zat tu. Af'al mana perbuatan. Semua ini semua mata. Zat mana dirinya. Ini semua sekali. Ya? Itu zat. Sifatnya mana? Kelakuan yang ada pada zat. Kelakuan zat dia panggil sifat. Af'al mana? Boleh letakkan mata baca perbuatan. Itu af'al. Itu perbuatan. Ya? Nama dia asma dia. Kena baca. Jadi kita boleh beza mana zat, mana sifat, mana af'al, mana asma. Zat makna dirinya, sifat makna kelakuan zat tu, af'al makna perbuatannya, asma makna nama. Sebab itu tuan-tuan, kalau anda ilmu, dengar waktu cakap ni, muka saya kan yang sempun. Dengar bila saya cakap ni, fokus, boleh faham. Saya dah huraikan sehari-hari mungkin. Itu terpulang dalam masing-masing punya otak, kepala otak tu saya tak tahu. Sebab kadang-kadang orang ni macam-macam. Kita hurai semua dia faham pun tak erti. Ini masalah orang. Lepas tu dia bila berada orang propek mulut. Ilmu tak dapat. Ini masalah. Masalah orang ni. Masalah mental orang. Jadi, yang kita mengenal Tuhan tadi, nak kenal zat Tuhan, kena belajar sifat dia. Sebab nak tahu hakikat zat, Tuhan dah peringatkan wa yuhadzirkumullahu nafsa. Kamu itu dipertakutkan. Maknanya dilarang oleh Allah Taala kita nak mencapai zat dia, tak bagi. Kerana zat Allah Taala hakikat zat tak boleh tahu. Kalau zat betul kita boleh tahu, tapi zat Tuhan wa yuhadzirkumullahu nafsa. Allah Taala peringatkan kamu. Allah Taala pertakutkan kamu mendapatkan zat Allah Taala tahu. Tapi nak kenal zat,
Kalau umpama nak kenal zat betul ni, kena tahu sifat. Kerana sifat itu perkara yang berdiri pada zat. Maka bila kenal sifat, kenallah zat betul. Begitu nak kenal zat Tuhan. Adapun hakikat zat kita tak boleh tahu. Kita hanya tahu melalui sifat-sifat yang dapat ditakluk dengan akal saja. Maka bila dipikir dengan akal, Tuhan ini wujud, Tuhan ini kejam, Tuhan ini bapa, itu saja. Hakikat zat keadaan macam mana nak kenal rupa betul mana kita tak boleh. Tuhan lah. So kena faham dengan benar. Macam mana yang saya sebutkan ni. Jangan ada berputar saja, berputar saja, pusing keliru, tak apa-apa. Lah dia dengan Tuhan. Ini masalah. Lepas tu dia cerita lah, dia ilmu parekat, ilmu tafawul, ilmu mengamal. Tak ada pula macam zaman ni. Tengah. Cerita mengamal. Nak kenal zat, umpama nak kenal zat betul, diri betul, tahu sifat itu maka kenal tak? Kerana sifat itu berdiri pada zat. Umpama nak kenal zat kita, kena tahu sifatnya. Sifat dia buat begini, warna dia merah, ada tulis ni, itu semua sifat-sifat. Kemudian ada layar, maka dia panggil kitab risalah. Maknanya nak kenal zat kitab ni kena tahu sifat. Cuba juga orang nak kenal zat kita, kena tahu sifat. Orang ni macam mana? Kulitnya hitam tu putih, tingginya berapa kaki, berapa inci, telinga dia lebar ke tak, ada misai ke tak? Maknanya kenal sifat, kenallah zat, kerana sifat itu berdiri pada zat. Jadi kita jangan sebut ada sifat, tapi sifat pun tak tahu. Ini masalah. Sebab itu saya bilang lagi, zat itu makna diri. Sifat makna kelakuan yang melekat pada zat. Kelakuan itu ataupun perkara yang berdiri pada zat kita panggil sifat. Kalau af'al makna perbuatan. Maka kalau af'al betul, boleh buah air minum. Kalau af'al cawan, dah boleh minum air. Kalau af'al kitab, tak boleh baca. Kalau af'al, kalau perbuatan punya mata, boleh guna untuk baca. Kalau af'al berdiri, boleh duduk. Kalau boleh buat kitab. Kalau af'al bangku, boleh duduk atas. Kalau af'al kapit, boleh duduk atas. Itu af'al perbuatan. Jadi kita boleh bedakan. Jangan zat kata sifat, kata af'al, kata asma' ada pukul. Jadi bila kita bawa kepada Tuhan, perbandingan ini tadi, ya, zat Tuhan tak boleh kenal. Hakikat zat tak boleh tahu. Cuma yang kita disuruh tahu ialah sifat. Sebab itu disuruh belajar Tuhan 20 ni. Sebab kalau tak kenal sifat Tuhan, dia tak akan kenal zat. Kerana sifat itu berdiri pada zat. Nama dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, itu nama. Dan nama yang paling masyhur iaitu Allah. Walillahi al-asmaul husna. Bagi Allah itu beberapa nama yang elok-elok, semua nama-nama. Jadi bila kita kata nak mengenal Tuhan dengan zat, adakah nak kenal zat Tuhan? Bukan. Kena belajar melalui sifat. Hakikat zat tak boleh tahu. Tetapi jalan untuk mengenal zat tu kena tahu sifat. Cumanya kita tahu hakikat zat itu sangat mana? Hakikat dia mukhalafatuhu lil haqq. Tidak ada sesuatu apa yang menyerupainya. Dalilnya mana? Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Tidak adalah zat dan sifat dan perbuatan Tuhan itu menyamai oleh sesuatu apa. Ada. Tu Tuhan dah sebut dalam Quran ini. Jangan kita nak menyerupakan Tuhan begini bagian tak boleh. Sebab Tuhan dah beritahu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apa pun yang menyerupai. Tidak adalah zat dan sifat dan perbuatan Tuhan menyerupai oleh sesuatu apa. Tidak ada. Itu sifat.
tak ada. Sebab itu nak belajar sifat Tuhan, kita belajar dulu. Baru jadi. Dan kena faham. Kena faham. Kena kuat. Kena faham seperti mana ulama faham. Kena faham seperti mana perbahasan ulama. Jangan faham yang faham kita. Tak jadi. Dia mesti faham ulama. Gitu. Kalau dia baca kitab itu dia faham dia kuno. Tak jadi. Jadi juga yang dikatakan kenal itu pertama iktifak yang jalan. Makna pengetahuan dia tu nak dapatkan iktifak yang jalan ni, pengetahuan dia tiap-tiap satu perkara ketuhanan itu daripada wujud sampai ke nomor kalimat, mesti dia tahu huraiannya dengan terperinci satu persatu. Wujudnya, qidamnya, baqa'nya, mukhalafahnya, qiyamul nafsi. Tiap-tiap satu itu dia kena tahu dengan jalan tafsir. Tak dapat tidak orang ini. Mesti nak kena tahu. Kalau tak tahu, tak tahu tak kena buat. Dia mengaku boleh. Sebabnya dikatakan kenal tu makna yakin. Yakin apa? Yakin Tuhan itu wujud. Yakin Tuhan itu qidam. Yakin Tuhan itu baqa. Yakin Tuhan itu mukhalafah. So kalau tak ada pengetahuan tentang tiap-tiap perkara itu, macam mana nak timbul yakin dalam yakin apa? Kalau pertama wujud qidam baqa sampai ke nomor kalimat kita tak faham, macam mana kita kata yakin? Sebab pengetahuan tentang perkara itu pun tak ada. Yakin apa? Mulut kita kata yakin. Lagi soalan lagi. Boleh. Jadi kita kata yakin dia kena ada ilmu pengetahuan. Kerana ilmu pengetahuan itu sebab datang yakin. Kalau tak ada pengetahuan, apa nak yakin? Apa benda yakin? Duk yakin mulut saja. Ini yang Tuhan kata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Manusia ni banyak mulutnya, lidah mengatakan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kemudian. Tapi Tuhan kata wa ma hum bimu'minin. Tapi sebenarnya mereka itu tidak ada iman dalam hati. Mulut saja kata. Sebab itu dalam Islam ada istilah munafik dia panggil. Maknanya mulut kata beriman tapi dalamnya kafir. Munafik itu maknanya kafir lah. Jangan pula silap faham, jangan pula ingat saya kata orang-orang kafir bukan. Bukan maksud gitu, kita hurai. Jangan pergi pusing maknanya. Pergi pusing tiun ke lain dia payah. Ayo. Jika kita munafik itu maknanya mulut kata beriman dalamnya kafir. Maka orang yang berkedudukan begitu keadaan dia betul, kedudukan. Mulut kata beriman dalamnya munafik betul. Kalau kita juga kita. Kalau orang lain. Jangan kita tengok orang munafik zaman Nabi je. Satu yang pandai orang-orang munafik lah. Walaupun dia tidak hidup zaman Nabi. Zaman Nabi pun ada munafik, takkan zaman ni tak ada. Zaman Nabi Zuhair sendiri pun ada munafik. Sama benar? Ya. Ya. Yang mana ni soalannya apa dia? Yang mana? Iradah itu sifat Tuhan. Itu sifat Tuhan. Aha. Berkehendak Allah pun lain. Berkehendak Allah berkehendak menjadikan tiap-tiap sesuatu. Itu bagus soalan. Saya huraikan. Maksud berkehendak Allah ni maknanya berkehendak Tuhan menjadikan sesuatu. Kerana setiap sesuatu yang ada di dalam alam ini adalah berlaku dengan kehendak Tuhan, bukan dengan tidak sengaja, bukan dengan terlalu, terlupa, terlalai, bukan. Wajib kita iktikad bahawa Tuhan nak menjadikan sesuatu dengan kehendak dia, tidak dengan nyanyuk, tidak dengan lupa, tidak dengan mengigau, tidak dengan ngantuk, tidak dengan lalai, tidak. Jadi wajib kita iktikad bahawa bila disebut kehendak,
Maknanya Tuhan itu ada sifat kehendak dia. Maknanya berkehendak menjadikan tiap-tiap sesuatu. Jangan selalu berkaitan kehendak makhluk itu. Kehendak makhluk lain. Kehendak makhluk dia berhajat. Kehendak Tuhan itu lain. Kehendak Tuhan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam setiap urusan Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu dia kata jadi maka jadi. Makna kehendak Tuhan tak dapat dihalang. Dan maksud yang kita kena faham ini bahawa tiap-tiap yang berlaku di dalam alam ini tidak lari daripada kehendak Tuhan. Makna di bawah ketentuan Tuhan. Sebab sifat kehendak kalau kita faham betul, kelakuan yang Allah taksis dia panggil menentu. Penentu. Dia panggil taksis. Ya. Maka dalam perbacaan sifat kehendak bermaknanya wajib kita iktikad bahawa di sisi Tuhan itu ada kehendak. Sebab kalau kita tidak sadarkan dengan kehendak bagi Allah Ta'ala, pasti Tuhan itu menjadikan dengan nyanyuk, dengan lupa, dengan lalai, dengan meninggal, dengan tak sengaja, maka ini akan jadi kotak akhir. Sebab itu wajib kita sadarkan, kita tetapkan bahawa Tuhan itu ada kehendak di sisi dia. Maknanya setiap yang berlaku di atas muka bumi ini, daripada sebesar-besar seperti perjalanan bulan, matahari, cakrawala dan surian apa sahaja yang berlaku, sampai kecil-kecil, ya, walaupun debu yang terbang dalam yang tak nampak mata kata dalam ruang udara yang tak nampak dilihat, itu pun semua dengan kehendak. Jadi kehendak Allah ini lain, kehendak makhluk itu lain. Kehendak makhluk dia berhajat kepada Tuhan, itu lain. Kehendak dengan berhajat lain. Ya, berhajat maknanya dia bergantung. Makhluk dia bergantung kepada Tuhan. Itu lain. Kehendak Tuhan itu lain. Kehendak maknanya Tuhan melaksanakan kuasa. Tuhan melaksanakan kemahuan dia yang tidak terbatas. Tuhan melaksanakan kemahuan dia ikut apa yang dia kehendak jadi. Jadi boleh beza antara kehendak Tuhan dengan berhajat makhluk dia. Berhajat makhluk lain. Makhluk berhajat kepada Tuhan. Seperti air, kelakuannya membakar. Ya? Tapi bukan dengan air, pasti ada air, pasti bakar ada. Kalau Tuhan nak jadikan bakar, walaupun tak ada air boleh bakar. Nampak? Jadi makhluk ni tetap berhajat kepada Tuhan. Walaupun dalam segi adat, bila dia jumpa air bakar. Bila dibakar dengan api angus. Bila makan ubat kenyang sakit. Bila makan nasi kenyang pun. Tapi yang mengenyang itu Allah Ta'ala. Bukan makhluk. Bukan air yang membakar. Bukan api itu yang menghangus. Bukan pisau yang mengutus. Melainkan benda-benda ini semua berhajat kepada Allah. Maka Allah tidak bergantung kepada dia. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan hangus kena ada api, maka lemah tak tahu. Lemah. Lemah. Kalau Allah Ta'ala nak menjadikan bakar kena ada air, maknanya Allah Ta'ala bergantung kepada air. Kalau Allah Ta'ala nak menjadikan tubuh kena ada ubat, maka jadi lemah Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu tiap-tiap sesuatu bergantung kepada Allah. Cuma yang kita buat ini berlaku atas jalan adat. Kalau nak kenyang makan, kalau nak hilang dahaga minum, kalau nak hilang sakit makan ubat. Tetapi yang memberi bekas adalah Allah. Karena bergantung tiap-tiap ini, berhajat tiap-tiap makhluk ini kepada Allah. Itu makna hajat makhluk. Jangan sambungkan dengan kehendak Tuhan ini, kehendak Tuhan jadi lain. Dia nak jadikan sesuatu, dia kata jadi maka jadi. Jadi makna kehendak Tuhan tidak ada hal. Kehendak lain, hajat makhluk kepada Tuhan itu lain. Ya. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Harus dia memperbuat, harus dia tidak memperbuat. Itu cuma harus. Harus Allah Ta'ala buat, harus Allah Ta'ala tak. Jadi menurut hukum akal, Tuhan tidak wajib memperbuat sesuatu. Tidak wajib. Karena kalau wajib Tuhan menjadikan langit dan bumi, maka tentu kau yang harus menjadi buat. Sebab dia hukum akal hanya tiga. Wajib, mustahil dan harus. Bila tetap wajib, kenafilah mustahil. Kenafilah harus. Bila tetap mustahil, kenafilah wajib. Kenafilah yang dua lagi. Mana? Hari. Jadi, sifat harus bagi Allah Ta'ala, harus dia memperbuat sesuatu atau tidak memperbuat. Ya? Harus.
Harus dikekal dengan langit bumi di kiamat zaman. Harus hidup kerana kita tak bangkit-bangkit. Itu dipandang daripada hukum Jangan pandang muka salah memanglah Tuhan akan menjadi sampai nanti akan kiamat, sampai nanti akan bangkit. Ini dipandang dari segi hukum Karena harus Allah akan memperbuat atau tidak memperbuat sesuatu. Jadi Jadi Allah akan menjadikan satu atas jalan hak, tidak atas jalan wajib, dan tidak atas jalan mustahil. Sebab kalau atas jalan wajib, tentu yang harus menjadi wajib. Kalau atas jalan mustahil, tentu yang harus menjadi mustahil. Pengetahuan Allah berada di mana? Bukan zat, bukan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maknanya Tuhan beserta kamu, maknanya pengetahuan Tuhan sentiasa beserta kamu. Bukan zat Tuhan. Jangan pula dia ikut Tuhan yang dalam alam juga. Sebab Tuhan tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Tidak ada tempat saja. Ada di luar. Kita ambil Quran. Apa kalau kita tak baca kitab, tak baca lagi tempat. Kalau kita baca lagi kitab, tak faham tak betul. Sebab kita nak bermula dengan sesuatu yang kita nak melangkah ke depan. Permulaan kita kena betul. Kalau tidak bermula dengan betul, dia terus lagi itu. Sama dia terus. Nak ingat Allah, dia kenal Allah. Baru boleh ingat. Kalau tak kenal Allah, dia tak ingat. Dia kena tahu Allah. Macam saya kata tadi. Dia kena tahu bahawa Allah itu wajiban itu. Allah itu tidak. Allah itu Allah. Allah itu mendengar. Dia akan tahu. Kalau dia tak tahu benda-benda ini, dia tak akan kenal. Kalau sebut nama, siapa yang boleh sebut? Dia bukan sebut sini. Bukan pada sebut dah. Dia kena tahu Allah apa dia. Sebab Allah pun dalam sebutan ada makna-makna, tapi kita tak belajar makna itu. Maka itulah makna yang saya sebut itu. Makna Allah itu bukan itu. Makna Allah itu tidak. Makna Allah itu Allah. Allah itu mukhalafah. Ada juga. Betul. Itu soalan yang bagus. Memang melihat zat Allah, tetapi melihat yang tidak ada kaitan. Melihat zat Allah yang mukhalafatuhu lil hawadith, bagi ahli surga yang masuk surga dia akan ada peluang melihat zat Allah Ta'ala buat saja. Dan penglihatan itu dengan tidak ada kaitan. Faham tak makna tidak ada kaitan? Dengar baik-baik. Tidak ada kaitan makna tidak ada aturan. Sebab kalau kita kata aturan biasa, kita melihat sesuatu mesti duduk di depan. Kalau di belakang tak nampak. Kalau kita ngadap sana, letak benda di sini tak nampak. Itu maknanya dengan kajian, dengan aturan. Maknanya kita lihat sesuatu mesti benda itu di atas, di bawah, di sini, di kanan mesti ada tempat. Tetapi Tuhan tidak begitu. Melihat Tuhan di akhirat tidak begitu. Dia tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Sebab dia mukhalafatuhu lil hawadith. Melihat memang melihat dengan mata kuat, bukan melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata yang lain. Akan melihat dengan mata kuat, tetapi melihat dengan tidak ada kaitan. Bukan melihat dengan aturan biasa, bukan. Sebab zat Tuhan itu bukan jin dan bukan Allah. Tidak ada bentuk dia begitu. Tidak ada bentuk rupa begitu. Dia semata-mata mukhalafatuhu lil hawadith. Melihat yang lain akan syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai.
Tetapi di masa kita hidup atas dunia ini, Tuhan Maha berkuasa melindungkan daripada penglihatan mata manusia. Jangan pula kita ingat melihat Tuhan ni nampak cahaya ke, nampak bentuk ke, nampak kita. Bukan, itu bukan. Kerana Tuhan laisa kamitslihi syai'. Ada lagi soalan? Apa tanya nak balik pun? Ini baru pukul 9. Belum pukul 9. Mana itu? Sebab soalan ni, dia bertanya kunci ini. Kalau tak tanya memang kita tahu. Kita turun lagi. Duk main berkoyak. Jadi, yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Jelas mungkin. Jadi jangan pula ingat besok melihat masalah ni boleh rupa-rupa. Bukan. Kerana melihat tanpa rupa. Ataupun boleh kita takrifkan rupa yang lain kata definition. Yang tidak ada sesuatu menyerupai. Ya. Taklid tu maknanya dia hanya ikut orang kata. Mana orang kata Tuhan ada, dia kata ada. Sebab dalam bab ini, dalam bab nak dapatkan ikut yang jazam ni, dia kena ada dalil. Apa dalil Tuhan itu ada? Maka dalilnya baharu alam. Ya? Maka orang yang taklid dia tak tahu dalil. Dia tahu Tuhan ada. Ataupun Tuhan itu tidak. Bapa, dia yakin. Dia yakin Tuhan itu tidak. Tuhan itu bapa, Tuhan itu wujud, Tuhan itu mukhalafah. Dia yakin, dia tahu benda. Tapi dalil dia tak tahu. Maka itu dia panggil tak. Makna sebab kenapa dia percaya. Alasan kenapa dia percaya Tuhan itu ada. Alasan kenapa dia percaya Tuhan itu tidak. Alasan kenapa dia percaya Tuhan itu bapa. Dia tak tahu. Dia tak tahu alasan. Dia hanya tahu, dia hanya percaya bahawa Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak, Tuhan itu bapa. Dan dia tahu dengan jelas benda. Tapi dalil dia tak tahu. Maka itu dia panggil taklid. Taklidnya maknanya menerima perkataan orang lain dengan tidak ada alasan, dengan tidak ada dalil. Itu makna taklid. Menerima perkataan orang lain, pendapat orang lain dengan tidak ada alasan. Maknanya dengan tidak ada dalil. Kalau tak belajar betul-betul, dia tak tahu Tuhan itu wujud, Tuhan itu kidam, Tuhan itu bapa. Itu bukan taklid, itu kafir. Yang taklid ni, kalau dia tak tahu dalil, apa dalil Tuhan wujud? Dia tahu Tuhan itu wujud, tapi dalil dia tak tahu. Itu dia panggil tak. Kalau dia tak tahu Tuhan itu wujud, tak tahu Tuhan itu kidam, tak yakin Tuhan itu bapa, itu bukan taklid, itu kafir. Ini saya cakap tu straightforward. Ya? Saya cakap straightforward supaya kita faham. Bukan saya nak duduk kata orang kafir. Jangan pergi pusing pula yang cakap saya. Sebab saya huraikan ilmu ni supaya kita faham. Satu lah, tidak berbilang-bilang. Nak menafikan bahawa Tuhan itu berbilang-bilang, itu saja. Sebab dia satu, itu tidak masuk bilang. Dia hanya satu, maka tidak berbilang. Karena kalau orang mengaji ilmu angka, dua orang boleh bilang, satu dia tak boleh bilang. Tapi kita belajar kalau kosong, kita bilang lah. Kosong, satu, dua, tiga kan. Tapi sebenarnya kalau itu ilmu bilang kan. Satu tak kita bilang lagi, dua orang boleh bilang. Sebab itu Tuhan enggak, tidak berbilang-bilang. Sebab nak katakan satu saja, nak menafikan bahawa Tuhan itu berbilang. Maka tidak berbilang-bilang ni maknanya tidak berbilang-bilang zatnya, tidak berbilang-bilang sifatnya, dan tidak berbilang-bilang perbuatan. Kalau dalam bab wahdaniyah besok kita akan bahas apa makna tidak berbilang-bilang zat,
Apa bermakna tidak berbilang-bilang sifat? Apa bermakna tidak berbilang-bilang perbuatan? Kita akan bahas dalam sifat wahdaniyah. Gitu. Sebab bila kita sebut wahdaniyah, harus kita menafikan kam-kam yang 5 perkara yang Allah. Dia ada pembahasan yang khusus dalam sifat wahdaniyah. Agar kita mengaji semua. Bukan main-main ni saja, bukan main cocah-cocah ni saja. Bukan. Sebab tu benda ni kalau tak betul-betul tak lagi dia pakai gitu je tak jadi benda ni kita nak mewujudkan budaya ilmu ni memang susah. Sebab orang kita banyak sibuk cari makan, sibuk hiburan, sibuk buat maksiat, sibuk malas belajar. Maka nak belajar ni kita sibuk. Kalau belajar tu sibuk, kalau duduk masjid Allah tak ada dia sibuk. Kan? Dia sibuk dengan maksiat, sibuk dengan ghaflah, lalai, sibuk dengan lekar, dia sibuk dengan belakang-belakang tu je. Bukan sibuk apa benda pun. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan hawa nafsu. Kan? Lalu dia bagi alasan dengan Tuhan dia sibuk. Sebab apa? Sebab tu sibuk dengan hawa nafsu, sibuk dengan nafsu syahwat dunia, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan macam-macam. Maka itu pula kita nak sibuk dengan Allah Ta'ala ke, ataupun kita nak sibuk di jalan yang melalui. Takkanlah dalam sehari 24 jam ni sibuk dia sampai nak mayang maghrib, datang kuliah pun tak ada. Kan? Sedangkan nikmat Tuhan itu kita makan, kita hidup 24 jam, satu saat pun tak lalu. Tak pula kita kena sibuk. Nikmat Tuhan kita gunakan sepanjang-panjang masa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah yang kamu takkan dapat kira. Kan? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat makan, macam-macam nikmat. Sebab itu bila Tuhan suruh belajar, bagi dia bersibuk. Laki-laki. Tapi cukup je lah. Itu pun pamak dah tu. Itulah. Kita ni memang disuruh Tuhan berzakir. Tak ingat zikra tahun ini. Berilah peringatan kerana peringatan itu amat berguna kepada orang-orang yang beriman. Ya? Maka kita jangan salah tafsir, kita jangan salah anggap. Kita ni semata-mata memberi kita. Mengingati. Itu saja. Ya? Jadi saya rasa cukup dah. Ada soalan? Tak ada. Mana perlu ada lagi? Ya. Tadi kita berjaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يغفر وعمل لا يسمع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره